Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada firman-firman Allah di surah Al-Kahfi. Dan kita masih menghayati kisah yang pertama dari surah Al-Kahfi ini, yaitu kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Para pemuda yang kerana iman mereka, kerana keyakinan mereka yang cukup kental terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka ini dipaksakan untuk beriman, untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, mereka terpaksa melarikan diri. Dan dalam usaha mereka melarikan diri inilah mereka berhenti berehat di sebuah gua yang mana kemudiannya mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka masa yang begitu panjang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sebenarnya masih menghayati ayat ke-21, iaitu bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama dari ayat 21 surah Al-Kahfi ini telah pun sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang lalu. Walhamdulillah. Maka pada bahagian yang kedua ataupun potongan yang kedua ini dari ayat 21 ini, kita ingin terus menghayati para pemuda Ashabul Kahfi ini yang telah dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidur mereka. Lalu mereka tertanya-tanya antara sesama mereka, berapa lama mereka tidur ataupun berada di dalam gua ini. Maka kemudiannya salah seorang di antara mereka ini diminta untuk mencari makanan sebab ialah mereka ini lapar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah ketika mana bila mana seorang yang diutuskan ini, pemuda ini mencari makanan, bila nak membayarnya, maka terdedahlah rahsia mereka. Sebab menurut catatan sejarah, iaitu pemuda ini menggunakan mata wang lama yang tidak lagi diguna pakai oleh manusia pada zaman ataupun pada masa tersebut. Maka setelah terdedahnya siapa para pemuda ini yang dahulunya pernah dicari, diburu oleh raja yang lama, penguasa yang zalim, yang memaksakan rakyatnya untuk menganut ataupun menyembah Tuhan yang sama seperti mana ia sembah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mendedahkan kisah dan perancangan orang-orang di zaman tersebut, iaitu ketika mana telah terdedahnya kisah dan siapa sebenarnya, identiti sebenarnya Ashabul Kahfi ini. Kita sambung muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu bnu 'alaihim bunyana. Lalu sebahagian daripada penduduk negeri ini, mereka mencadangkan, mengatakan, binalah buat mereka ini sebuah bangunan. Dirikanlah. Jadi biar menjadi suatu tugu ingatan
dapat diingati dan dapat dikenang oleh orang ramai. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, jualah yang mengetahui hal ihwal mereka. Wa qala alladhina ghalabu alaihim, dan berkatalah para penguasa ke atas mereka, iaitu pihak raja ini, membuat keputusan, lanattakhidanna alaihim masjida, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Ini maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau perincian cerita, apabila identiti para Ashabul Kahfi ini terdedah, maka orang ramai pun mengikuti pemuda ini balik ke guanya. Kalau tidak kan mereka tak tahu ia sebenarnya selama ini beratus tahun ini berada di mana. Dan sudah barang tentu dia bukan seorang saja yang tukang beli makanan. Maknanya tu ada sekumpulan kawan-kawannya yang lain. Maka itulah mereka ikut. Bila mana sampai di gua itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka semua. Mematikan mereka semua. Maka itulah kemudiannya orang ramai yang dah mengetahui lokasi gua yang pernah Ashabul Kahfi ini bertempat tinggal ataupun tidur menetap dalam jangka masa yang lama. Maka dengan yang demikian itu, mereka ini setelah dimatikan, datanglah cadangan-cadangan ini. Iaitu, kita bikin satu bangunan. Mungkin gua ini perlu kita ubah suai. Akhirnya menjadi sebuah bangunan. Ataupun kita menempelkan satu bangunan yang lain yang berdekatan dengannya. Ataupun apa jua. Di pihak raja pula, ia akhirnya setelah mungkin menerima feedback, maklum balas, cadangan-cadangan dan sebarang idea daripada orang ramai, akhirnya ia mengambil keputusan, lanattakhidanna alaihim masjida, kami hendak jadikan ataupun dirikan, bangunkan sebuah masjid, iaitu bersebelahan ataupun berdekatan ataupun di sisi gua mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah sama-sama sedia maklum tujuan kenapa Allah dedahkan, perkenalkan, kan mungkin saja boleh jadi jalan cerita Ashabul Kahfi ini, mereka bila nak beli makanan, maka makanan yang dibeli ini dapat dibeli dengan selamat. Mungkinlah menggunakan duit yang lama. Duit lama yang dah tak laku lagi. Lalu penjual ini timbul rasa ihsan. Kesian budak ni. Nampaknya nak makan. Sudahlah ambil je lah. Aku kasih free, aku belanja je. Boleh jadi. Jadi para pemuda ini bawa makanan tersebut. Makan di mana? Di dalam gua. Kemudian mereka ini setelah makan, mungkin mereka beredar. Kalau Allah kehendaki, berdasarkan kepada apa yang berlaku, maka selepas makan ni, mereka boleh diwafatkan oleh Allah. Cerita mereka habis kat situ saja. Tapi ternyata tidak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya, bila mana mereka ini membeli makanan, daripada situlah puncanya, iaitu terdedahnya identiti mereka. Kita lihat tujuan sebenarnya adalah sebagaimana yang dah kita ambil dalam siaran yang lalu. Telah sama-sama kita fahaminya bahawa tujuannya adalah liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Agar mereka ini tahu bahawa sesungguhnya
janji Allah adalah benar. Ini satu. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan bahawa sesungguhnya kiamat itu pasti akan berlaku. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita perhatikan bila setelah terdedahnya perancangan ataupun siapa Ashabul Kahfi ini, timbul rancangan-rancangan, cadangan-cadangan untuk menghormati dan mengenang mereka, Ashabul Kahfi ini. Iaitu, cadangan yang pertama daripada orang ramai, kita bikinlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Tapi pihak pemerintah, pihak raja ada memikirkan yang lebih jauh lagi. Kalaulah hanya membina sebuah bangunan, bangunan begitu saja, ialah mungkin building, apa-apa building, ia boleh digunakan akhirnya untuk jadi pejabat pemerintah mungkin. Boleh menjadi satu kawasan yang kemudiannya akan di-develop, akan dibangunkan satu bandar yang baru. Lalu, ialah boleh ada penduduk di kawasan itu dan sebagainya. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pihak pemerintah, pihak raja memikirkan bahawa tugu peringatan mereka ini biarlah tempat di mana orang dapat beribadah. Itu yang penting. Bangunan is bangunan. Apa jua pun. Tapi kalau bangunan itu dinamakan masjidah, sebuah masjid, maknanya ia adalah bangunan rumah ibadat. Jadi, di sini kalau kita lihat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyelitkan unsur-unsur di mana apa jua yang dilakukan biar janganlah terlepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak bangunkan bangunan, boleh. Tak jadi salah apa? Namun bangunan ini kelak mungkin akan jadi supermarket. Akan jadi rumah kediaman. Akan jadi kondominium. Yalah, mungkin istilah-istilah tu pada masa tersebut belum ada lagi. Tapi boleh jadi pun. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bangunan ini adalah terkait dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi sebuah biara, menjadi sebuah masjid untuk manusia ini bila mana mengenang Ashabul Kahfi, datang ke tempat itu, mereka tidak lari daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terlihat dalam waktu yang sama, cadangan-cadangan ini didatangkan adalah untuk menghargai, menghormati usaha untuk mengenang kembali Ashabul Kahfi ini. Padahal mereka di zaman raja yang lama adalah para pemuda yang menentang kerajaan, yang menentang raja. Tapi bila kerajaan berubah, raja yang baru, mereka ini dikenang sebagai pahlawan. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Antara iktibar yang boleh kita ambil daripada poin ataupun perkara ini, kita dapati bahawa apa yang kita lakukan di muka bumi ini, walaupun tidak dikenang, tidak diketahui, tidak disanjung tinggi malah oleh siapa pun, tak kisah. Sebab bukan itu semua tujuan yang kita lakukan amal tersebut.
Kita lakukannya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini orang tak kenang kita, tak kenal kita, apa sumbangan kita, tak mengapa. Sebab akhirnya nanti, kalau nanti tu tak semestinya di dunia ini. Yang lebih jelas, yang lebih pasti adalah di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan ganjaran, sebab Allah tak pernah lupa terhadap apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya, ayat 22, yang berkaitan dengan pendapat-pendapat dan perselisihan, iaitu bilangan Ashabul Kahfi. Ada dua lagi isu, satu bilangan Ashabul Kahfi, satu lagi yang lebih major, yang lebih besar adalah berapa lama mereka berada di dalam gua. Ini ada pandangan-pandangan yang dilihat, iaitu daripada beberapa catatan-catatan orang-orang ahli kitab. Yang ini insya-Allah akan kita sama-sama hayatinya dalam pertemuan atau siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti di sini dulu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di penghujung ayat 21, ibarat sebagai sambungan daripada siaran yang lalu. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.